أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم بارك لنا فيما بقي من حياتنا وتقبل أعمال عنا في الدنيا واجعلنا من الناجحين والفائزين والممتازين في الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الصوم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sebelum kita mulakan pertemuan kita pada malam ini, macam biasa tuan-tuan, puan-puan, para jemaah, para imarah rumah Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita memulakan dengan kita baca seorang sekali umum kita hajahkan baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh beberapa baginda, para sahabat, para alim ulama, para asatiza dan juga mana-mana ahli kita yang mana telah pun dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ayah dan imam Fadil Dr. Osman Yahya selaku pengurusi Jawatan Kuasa Masjid Aisyah Kuala Selangor. Yang saya hormati barisan para pegawai Masjid Aisyah, barisan ahli Jawatan Kuasa Masjid Aisyah, tuan-tuan, puan-puan, para imarah rumah Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini macam biasa Allah benarkan kita bertemu. Maka ucaplah syukur kepada Allah dan terima kasihlah kepada Allah agar Allah berikan peluang kepada kita lagi tuan-tuan. Kalau Allah tak bagi, mana kata kita tak akan berada pada ketika ini. Maka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita syukur ni tuan-tuan, maka Allah akan tambah lagi nikmat kepada kita. Kita kena minta kepada Allah bagi banyak-banyak tuan-tuan. Terutamanya bila mana nak sampai dengan bulan Ramadan al-Mubarak, tak lama ada lagi ni tuan-tuan, minta kepada Allah biar bagi banyak, bagi kesihatan yang baik kepada kita, bagi masa yang baik kepada kita, dan dapat kita melakukan ketaatan yang terbaik dalam bulan Ramadan nan mai ini tuan-tuan. Pasang niat bagi betul-betul hanya saja aku ini buat kerana Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah Allah taala akan menerima apa-apa yang kita lakukan tuan-tuan dan juga puan-puan, insya-Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka macam biasa juga pada malam ini sambil-sambil kita tunggu waktu Aisyah, sama-sama lah kita pasal i'tikaf. Mudah-mudahan Allah terima pahala akan i'tikaf yang kita lakukan ini sebagai saham kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bila mana kita bertemu dengan Allah, Allah kata masuklah kalian ke dalam syurga aku, yang mana syurga itu adalah segala nikmat yang ada padanya. Tuan-tuan dan juga puan-puan, Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada minggu depan kita dah berhenti pada muka surat 128. Dalam kitab Arab kita ini ada 102 tuan-tuan. Maka kita telah pun tengok bila mana dituliskan kepada kita adalah 4 perkara. Hadis yang keempat Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, maka daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, kata baginda Nabi ini bahwasanya kamu diciptakan bermulanya dengan nutfah 40 hari yang pertama. Kita dah tahulah nutfah ini adalah benih ataupun air mani daripada laki-laki dan juga perempuan. Thumma yakunu 'alaqah, 40 hari berikutnya adalah 'alaqah, segetul darah ataupun darah, kemudian jadilah air akan mudghah. Mudghah ini adalah daging. Mithlu zalika 40. Kemudian Allah Taala memerintahkan para malaikatnya ditiupkan ruh ke dalam janin tersebut. Ketika ini sahabat tanya baginda
Nabi Muhammad SAW, bagaimanakah dia katakan sebagai ruh? Maka Nabi Muhammad SAW berkata, Allahu a'lamu biha, Allah lah yang maha mengetahui akan perkara sedemikian rupa. Kemudian diperintahkan kepada malaikat boleh nampak perkara. Maka kita terus tengok tentang rezeki. Rezeki ada dua. Yang pertamanya tentang badan kita, yang keduanya adalah agama, dan Nabi maksudkan adalah tentang agama. Yang keduanya adalah ajal seorang itu, yang ketiganya amalan, yang keempatnya syaqiyun atau sa'idun. Maka kita berhenti pada amalan dan juga yang katakan sebagai kehidupan dia ni, sama ada dia gembira ataupun dia sengsara. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, dan demi Allah Subhanahu wa taala, yang mana bila mana Nabi guna kalimah wallah, demi Allah, Nabi kata lagi la ilaha ghairuhu, tidak ada lain Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala yang disembahnya. Kerana Nabi berkata, sesungguhnya kalaulah pada kalian ini melakukan perkara ahli syurga, dan mana syurga itu tidak jauh dengannya, tetapi bila mana melakukan perbuatan merupakan ahli neraka, maka akan masuklah dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi lagi, dan kalaulah pada kalian ini melakukan perbuatan ahli neraka, kemudian di hujung akhirnya umurnya dia ini buat perkara ahli syurga, maka akan masuklah dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan juga puan-puan di Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka pada minggu lepas ni takkan nak sentuh sikit berkenaan tentang bagaimanakah yang dikatakan tulisan para malaikat. Tuan-tuan, bila mana kita masuk terus, yang pertamanya kita dah bahas dah tentang rezeki, yang keduanya tentang ajal. Kalau tuan-tuan masih ingat kisah yang dibawa kepada kita di antara raita dan juga orang yang naik motor. Tuan-tuan, kemarin mula ada di Candek Kura. Mudah-mudahan Allah membawa mereka ataupun tempatkan mereka dalam golongan orang yang baik-baik belaka, insya-Allah. Tuan-tuan kalau apa setiap Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka kita tengok, kita ribut sikit lagi tuan-tuan ini, dan diberitahu pada kita dalam hadis Nabi Muhammad SAW, wa yu'mar bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan oleh Allah kepada malaikatnya dituliskan 4 perkara. Bagaimanakah tulisan para malaikat? Kadang-kadang ada orang yang main dengan akal ni tuan-tuan. Dia kata apa dia? Kalau hang beriman pada malaikat, hang percaya pada malaikat, hadis Nabi ni, Nabi kata ditulis 4 perkara oleh malaikat. Aku nak tanya dekat hang, bagaimanakah tulisan malaikat dan bahasa apa yang malaikat guna ni? Tuan-tuan, jadi orang main akal ni. Maka orang yang duk taraduk 50-50 ni tuan-tuan, semestinya dia akan kecundah. Dia kata betul juga dengan cara hang ni. Dia main akal tuan-tuan. Macam Nabi Syiah lah. Syiah kata apa dia? Kita duduk atas dunia ni tak wajib dah semayang, kita boleh jamak dan juga sebagainya. Maka apa siapa ni? Dia letak akal. Hang nak tahu tak? Dunia adalah tempat singgah kekal abadi dekat sana nanti ni. Dia akal lagu tu. Maka macam ni lah juga tentang misalnya, bila mana ada orang berkata kepada kita, bagaimana tulisan para malaikat. Dia berkata kepada kita, annal malaikata alaihimus salatu wassalam umaidun yu'maruna wa yanhuna. لقوله Nabi SAW, fayu'maru bi'arba'ati kalimatin. Malaikat ini juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia diperintahkan oleh Allah dan juga dia ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dulu kita bisa tengok dah, di antara beza malaikat dan juga manusia, beza daripada dia. Malaikat ini dia patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Manusia ada bezanya sebab kita ni ada nafsu. Bila ada nafsu ni kita usaha nak buat perkara yang kita suka tanpa mempedulikan haram ataupun halal satu perkara. Jadinya yang membezakan di antara halal juga haram itu dari seorang diri manusia adalah dengan caranya ilmu dalam pengetahuan agama. Baik, lagi daripada kita, anna hadhil arba' maktubatun 'ala al-insan rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi syaqiyyun aw sa'id, walakin hal ma'na dhalika alla naf'al al-asbab allati yahsulu biha ar-rizq. Maka dia kata pada kita ni ditulis 4 perkara, memula dengan rezeki, kemudian ajalnya, mati bila, kemudian akan amalannya bagaimana, kemudian katakan dengan dia ni hidup ni dia seronok ke ataupun dia ni derita. Maka dia kata kalau dah tahu dah segala 4 benda ini, la naf'al, kita tak ada buat benda dah tuan-tuan, sebab ni semua telah pun ditulis ni. Baik, dia kata pada dia tuan-tuan, wal jawabu ala zalika, jawab ke atas pertanyaan ini, so kita masuk tentang malaikat menulis ni tuan-tuan. La, dia kata yang
itu salah, bal naf'al, dan hendaklah kita melakukannya. Wa ma naf'aluhu min asbab tabi' rizqi, dan kita buat segala benda-benda tadi ini dengan usaha sebagai seorang kudrat pada Allah Subhanahu wa taala, dan sifat kita ini merupakan sebab diikuti dengan rezeki. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian dia berkata kepada kita, annal malaikata yaktubuna, dan malaikat ini menulis. Nah tuan-tuan, kalau qala lana qailun, dan kalaulah berkata kepada kita seorang yang berkata, tuan-tuan, seorang yang berkata kepada kita ini, bi ayyi harfin yaktubun, dengan huruf apakah malaikat menulis? Wa hal yaktubuna bil lughatil arabiyyah? Demikian. Adakah malaikat tulis dengan bahasa Arab? Am bil lughatis sariyah al amriyah wa ma asbah zalika? Ataupun perkara-perkara ataupun dengan bahasa yang lainnya. Bila dia main duduk dekat Malaysia ni, dia tulis bahasa Melayu. Betul. Bila duduk dekat Jepun ni, adakah malaikat tulis bahasa Jepun? Bila duduk dekat Perancis, tuan-tuan, malaikat tulis bonjour, contohnya betul lah bahasa Perancis ni, tuan-tuan. Maka adakah ketika itu malaikat menulis dengan perkara tentang penduduk tempat di, tuan-tuan? Itu soalannya. Wal jawabu, maka jawapannya, wasu'al an hadza bid'ah, soal tentang bagaimana malaikat menulis ini adalah bid'ah. Itu jawapan kita ni. Kami tak tahu. Jangan duk tanya benda lagu tu. Sebab malaikat adalah alam ghaibi. Tak pernah kita duk nampak malaikat ni. Ada budak dia kata malaikat tulis macam ni, macam ni. Hang nak tahu tak? Khat yang malaikat guna tu adalah khat nasakh. Dia buat lagu tu pula dah. Khat ni dia tak main lah. Khat apa dah tulus ataupun apa-apa dulu sebagainya. Tapi nasakh cantik dia berkata. Maka tak ada begitu rupa, kerana jawapan yang diberikan kepada kita, kalau ada orang tanya dekat kita maka jawapannya adalah soalan itu tidak perlu dijawab. Alaina an nu'mina bi annahum yaktumun, kerana kita mesti beriman bahawasanya malaikat ini dia adalah menulis. Dia tulis bagaimana? Kami tak mahu nak jawab. Pasal apa? Sebab bukan dalam pengetahuan ilmu kami. Itu jawapan dia. Sama lah macam orang tanya ruh kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, bagaimana apa ruh? Nabi kata macam mana? Aku tak tahu. Allah khabar pada Nabi Muhammad SAW. Kul ruh min amri Rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, ruh ini adalah urusan daripada Tuhan aku. Kata dengan bapak Allah Subhanahu wa taala. Amma bi ayyi lughah fala naqulu syai'an, dan adapun dalam bahasa mana, maka kita tidak perlu berkata apa-apa. Kata dengan bapak Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Kemudiannya dia berkata kepada kita ni, tuan-tuan, akan amalan dia dan juga tentang suka ataupun derita. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, diberitahu kepada kita dalam amalan ini ma yakasibuhu min al-a'mal al-qawliyah wal fi'liyah wal qalbiyah. Merangkumi akan amalan ini dengan tiga perkara. Yang pertamanya amalan dengan qauliyah kita, perkataan kita. Yang keduanya amalan dengan fi'liyah, dengan kita punya anggota kita ni, tuan-tuan. Perkataan kita, pertuturan kita, dengan lidah kita mungkin boleh jadi amalan. Itu yang pertama. Yang kedua juga, amalan ini juga merangkumi perbuatan luaran kita ni, tuan-tuan. Kita sembahyang sebagai contohnya, ianya ada perbuatan. Lagi pada kita keluar pergi cari kerja, pasal apa ni? Nak cari rezeki untuk bagi keluarga kita makan. Perbuatan itu merupakan satu amalan kepada Allah dalam keluarga kita, dalam amalan kita ni. Dan juga yang ketiganya, amalan ini juga merangkumi qalbiyah, hati kita ni, tuan-tuan. Dan inilah kita tengok tiga aspek ini bermula dengan dia kata adalah qauliyah, dengan kita punya lidah, kemudian kita punya panca indera kita, organ-organ kita luaran ini, dan juga dalaman kita ini. Kita dirumuskan bahawasanya amalan yang dimaksudkan ini ada kaitannya tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, wa syaqiyun aw sa'idun, maka dikatakan dekat sini bahawasanya dia ni derita ataupun dia ni adalah gembira. Hadhihi nihayah, maka inilah penghabisan bagi kehidupan seorang manusia. Was-sa'idu huwa alladhi tamma lahu al-farh wa surur, dan gembira ini ialah apabila dia sempurnakan umurnya dalam keadaan yang seronok dan juga dalam keadaan yang aman. Tuan-tuan, bila kita pergi tengok jenazah kawan kita tu nampak macam duduk tidur, tak gelisah langsung pun, tuan-tuan. Mana tahu pukul Allah nak bagi jadi.
Kita tak tahu macam mana kita ada, dan kita juga minta begitu rupa. Sebab itulah di antaranya tuan-tuan yang doa yang boleh kita amal nanti tuan-tuan, Allahumma aghtim alaina bihusnil khatimah. Ya Allah, kau hidupkanlah kami ini, ya Allah, kau tutupkanlah umat kami ini, ya Allah, dalam habisan dengan cara yang baik. Boleh doa bahasa Melayu, boleh juga bahasa doa bahasa Arab. Jangan duk tinggal doa tu tuan-tuan. Kadang-kadang pun tuan-tuan, saya pun tak baca apa-apa pun, tapi kita minta cara yang sama. Allahumma, ya Allah, ikhtim alaina, kau habiskanlah umat kata kami, ya Allah, bihusnil khatimah, dalam keadaan yang baik. Wala tahtim alaina, jangan-jangan engkau habiskan umat kami bisu'il khatimah, dalam keadaan yang tidak baik. Kita tak mau jadi macam ni tuan-tuan. Kita buat secara para ahli-ahli syurga, tiba-tiba kita nak juga mati dalam keadaan ahli syurga. Kita tak mau bila kita buat amalan ahli-ahli syurga ini, hujung umurnya adalah neraka. Tak mau dalam hujung tuan-tuan. Wal'iyadzubillah. Kita juga tidak mau akan berkesan umur kita dengan cara yang tidak baik. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata di dalam surah Al-Hud 105 hingga 108, faminhum syaqiyyun wa sa'idun, ada di antara mereka yang mana ada yang derita, ada juga yang gembira. Dulu kita tahu tuan-tuan peristiwa Isra dan juga Mi'raj, bila mana Nabi dia berjumpa ni tuan-tuan ni, yang pertama dengan Nabi Adam. Bila jumpa dengan Nabi Adam, Nabi perhati ke kanan, Nabi perhati ke kiri. Yang belah kanan ni tuan-tuan, ada orang yang duk gelak, ada orang yang duk seronok, ada orang yang duk gembira. Belah kiri ni dia teriak, lepas tu dia teriak, dia macam-macam lah tuan-tuan. Maka Nabi tanya kepada Jibril, mahaula, apakah mereka ini wahai Jibril? Maka Jibril pun berkata, yang sebelah kanan ni adalah ahli-ahli surga. Seronok mereka tuan-tuan. Gambaran yang beritahu pada kita disebut dalam kitab-kitab lama kita ni tuan-tuan. Maka di sebelah kiri yang teriak dan juga sebagainya, deritanya mereka ini adalah kumpulan ahli-ahli neraka. Yang mana yang tu yang kita tak mau nak jadi ini tuan-tuan. Dan mudah-mudahan kita minta pada Allah Ta'ala akan masukkan kita dalam golongan-golongan yang sa'idun, golongan-golongan yang bahagia. Fa'ammal ladhina syaqu fa fi rahmah fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahiqun. Dan apabila orang-orang yang berkesedihan ini, daripada derita ini, fa fin nar, mereka duduk dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahum fiha, kepada mereka ini mereka akan menelan dan juga merintih di dalamnya. Tuan-tuan, zafirun wa syafiqun, mereka merintih, mereka merayu. Sebab apa? Sebab azab neraka tu tuan-tuan. Tak tahu nak kata apa. Dan dulu kita ngaji dulu ni tuan-tuan, macam mana syurga dan juga neraka. Kita juga tahu macam mana ahwal ataupun keadaan orang yang duduk dalam neraka. Bila mana masuknya tuan-tuan azab neraka tu tuan-tuan ni, menggelegak habis ke semua, habis masuk dalam perut. Tuan-tuan, lepas tu diulang balik sampai dia kata ni cukuplah. Tuan-tuan, bila kata masuk ni tuan-tuan, tak habis, tak hapus tuan-tuan ni. Dia tak jadi debu, dia jadi balik. Tuan-tuan, masuk balik, habis semua orang dalam ni. Kita ngaji dah dulu ni, tuan-tuan masih ingat tuan-tuan ni. Maka ini adalah gambaran bagi orang-orang yang duduk dalam mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah sampai bila-bila? Jawapannya 107 surah Al-Hud, khalidina fiha, mereka akan kekal duduk di dalamnya. Tuan-tuan, jangan debat main tuan-tuan. Bab neraka, bab syurga, jangan debat main tuan-tuan ni. Nak masuk dalam syurga, jawapannya adalah buat amal bagi banyak. Tak mau masuk dalam syurga ni mudah. Tak gaduh semayang, tak gaduh keluar zakat, tak gaduh pakai elok-elok, pakailah apa nak pakai apa semua. Minumlah apa minuman yang nak makan, makanlah apa yang minuman yang nak makan. Tak ada peduli dalam agama, itu jenis itu mudah saja. Jadi pada hari ini jadi minuman orang tak bagi dia seronok. Kadang-kadang kita tengok ni tuan-tuan, contoh tempat-tempat viral tuan-tuan, kadang-kadang benda-benda yang subhan lagu tu kita nak jaga juga. Nabi kata dah, yang halal ini jelas, yang haram ini jelas. Di antara yang adalah perkara yang subhan. Barang yang subhan ini kata Nabi, barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang beriman, maka dia akan jauhkan dengan perkara yang subhan. Wa man waqa'a fi subhan, siapa-siapa yang duduk dalam perkara yang
syubhah, yang ragu-ragu, waqa'a fil haram, dia akan duduk dalam keadaan yang haram ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok tempat-tempat yang viral, makan-makan tu tuan-tuan, restoran penuh orang, tuan-tuan, penuh orang. Tiba-tiba kita pergi tengok, ni pun tak tulisan lain macam ni, tak kata apa-apa. Tuan-tuan, bila mai tengok viral pokok semua ni tuan-tuan, tak kira lah di mana tempat sekalipun, tiba-tiba ada orang kata, hang nak tahu tak, yang duduk dalam tu bukannya orang Islam yang duduk buat tu. Tuan-tuan, dia mula dah gelabah. Mula salah jaki, mula salah kawan ni. Padahal orang Islam pergi makan tu berlambak ada tuan-tuan. Kelepok dengan tak kelepok semua duk tahu, win apa semua tu tuan-tuan. Terjadi pada lagu tu. Tuan-tuan, maka ketika inilah nak buatlah segala benda ni. Kalau tak takut pada hukum hakam, halal jelas tak mau nak. Nak benda yang syubhah. Benda syubhah kata Nabi akan masuk dalam perkara yang haram, maka orang-orang yang buat perkara yang haram-haram ini lah, nak kata Allah, mudah-mudahan dia mendapat hidayah tuan-tuan. Kalau mereka duduk kekal dalam keadaan yang tidak baik, maka tempat mereka adalah di dalam neraka. Khalidina fiha, akan kekallah duduk dalamnya. Madamatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk, akan kekallah sampai bila ni? Selagi mana adanya lagi dan juga adanya bumi. Lagi benda illa kecuali ma syaa rabbuk, dengan kehendak Tuhannya sendiri. Inna rabbaka fa'alun lima yurid, Allah lah sesungguhnya Tuhan kamu ini, dia akan buat atas apa yang dia hendak lakukan. Tuan-tuan, lagi mana lagi? Wa ammal ladzina su'idu fabil jannah, dan adapun orang-orang yang gembira ini akan masuk di dalam syurga, khalidina fiha, akan kekallah duduk di dalamnya, lagi mana adanya langit-langit dan juga adanya bumi, illa ma syaa rabbuk, dan juga kehendak akan Tuhannya, ataan ghaira madud, maka ini adalah pemberian yang tidak terhingga. Tentang dari Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seronoknya kita tuan-tuan, bayangkan tengok. Kita dapat benda atas dunia ni tuan-tuan, benda yang kita nak seronok, kata-kata pada tuan-tuan. Kalau kata bak kahwin ni cukup seronok tuan-tuan. Jadi lepas kahwin lah datang nak kata bak-bak. Kan, datang lepas kahwin ni seronok pasal apa ni? Oi, seronok lah orang mau kat aku. Kahwin tu tak ada pada macam dunia ini aku yang punya. Contoh lagu tu. Bayangkan kalau hujung umur kita ini, bila mana kita meninggal dunia kelak tuan-tuan, masuknya kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu nikmat yang paling besar kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Keputusan tu atas kita nak. Jangan duk salah kata tak boleh pasal apa ni. Yalah Allah nakkan aku ni benda yang jahat. Dah. Allah bagi kita akal tuan-tuan, fikir ke arah mana yang kita nak bunuh. Tapi kadang-kadang sayang pada hari ini. Kita dah baik, anak-anak dah baik, yang sudah risau lah tuan-tuan. Facebook dah tak risau sangat, TikTok. Tuan-tuan, TikTok. Tengok, saya pun tak tahu juga TikTok ni, tapi sebabkan orang tu kata TikTok, nak tengok jugalah apa yang ada dalamnya. Download. Bila download tak puspa pun tuan-tuan. Dia tengok ya, tengok apa semua tu, gambar apa pun saya tak buat. Dia tengok ya. Saya pasti tuan-tuan, dalam TikTok ni, orang-orang perempuan dan tak ada lah perasaan malu. Tuan-tuan, orang perempuan tak kira lah orang perempuan tu mak orang ke, mak anak ke, ataupun siapa ada ke, anak dara ke, dia tak ada lah perasaan malu tuan-tuan. Berjoget ni macam dengan dunia ni dia yang punya. Seronok pula orang putih ni. Tuan-tuan, duduk di tepi pantai tu, tangkap gambar apa ke semua tu, buat lari-lari apa semua. Tuan-tuan, untuk siapa naknya dipertontonkan mana lagu tu tuan-tuan? Ni aurat seorang perempuan ni dia tak jaga tuan-tuan. Kita tahu bahawasanya tak tahu nak kata lah. Benar lagu tu tuan-tuan. Hati balik. Kalau anak-anak yang ada TikTok juga sebagainya, tuan-tuan kena tengok konten yang mereka duk perhati tu. Tuan-tuan, mereka duk buat apa dalam handset mereka tu tuan-tuan. Kadang kita tengok, tak apa lah, mereka duk dalam handset, mereka buat apa pun, dekat gambar dan sebagainya. Hanya lah. Kalau dia pertontonkan untuk yang orang yang tidak berhak untuk melihatnya, siapa yang tak mau tuan-tuan? Tak lain mak dan juga ayah anda. Tuan-tuan yang wafat sejak Allah Subhanahu wa taala, maka tak marah tuan-tuan, itu peringatan. Baik, maka kata dekat sini ni tuan-tuan yang wafat sejak Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita hendaklah dah buat dengan segala amal-amal yang baik. Kemudiannya dia berkata kepada kita, syaqiyun atau sa'idun, ini adalah hadisan. Kata kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian
Dia pun kata kat kita juga, kalau ini ada penghabisan, kita tak nak buat apa lah. Kan, contoh lagu macam tadi lah. Nah, amalan tadi ni dah ditulis 4 perkara ni. Dah tulis 4 perkara dah. Tak buat apa dah. Maka di sini jawapannya, annal insana la yadri madza kutiba lahu. Manusia kita ni tidak mengetahui apa yang ditulis kepada kita. Kan? Kita tak tahu nak pergi macam mana. Ada orang pergi dalam keadaan yang elok. Tahu tak pergi itu mati. Kan? Meninggal. Ada orang meninggal dalam keadaan yang elok. Ada orang tiba-tiba tengah duk mengajar apa semua ni, tiba-tiba dia lupa. Kan? Ada orang tiba-tiba duk atas khotib di tuan-tuan ni, atas mimbar ni, ittaqullah, taqwalah kamu kepada Allah, tiba-tiba lupa. Jadi, tuan-tuan, kalau tak mana tiba-tiba tuan-tuan sembahyang, Allahu Akbar, elok nak kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuan-tuan, siapa yang tahu lagu tu? Itu yang kita impikan, tuan-tuan. Bayangkan tengok, tak tahu nak kata lah. Kalaulah kita boleh habis uzur kita lagu tu lah, tuan-tuan, Allah seronok, tak tahu nak kata apa. Tiba-tiba dalam sujud kita yang akhir ni, kita kata Subhana Rabbil A'la wa bihamdi, contohnya kita baca tasbih kita tu, tuan-tuan, ya Allah, tiba-tiba ya Allah jemput kita, tuan-tuan, tak tanggung kepala dah. Dan di sinilah kata baginda Nabi Muhammad SAW, jarak seorang hamba dengan Tuhannya paling dekat waktu dalam sujud tu, tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, kita digalakkan contoh. Nah, kalau sembahyang seorang-seorang ni, maka kita digalakkan dalam sujud kita yang terakhir untuk kita tambah doa kita apa yang kita nak minta. Tapi asalkan doa kita itu adalah doa yang berbahasa Arab. Jangan berbahasa Melayu pula. Baik. Tuan-tuan, baca sayang. Aku tak pandai doa bahasa Arab pun, doa Melayu tak apa pun. Allah Maha Pengampun, doa jahanam. Tuan-tuan, boleh. Tuan-tuan, tengoklah nak minta apa? Mintalah pada Allah Subhanahu Taala. Dan kita tahu pada lepas ni, tuan-tuan, kita sebut bila mana seorang sahabat tu dia minta, Allahumma inna nas'aluka tamaman ni'mah. Ya Allah, berikanlah kepada aku akan kesempurnaan nikmat. Apa dia akan dapat? Dia akan masuk syurga. Wal fauza 'anil jannati nar. Dia akan jauh, akan berjaya dengan azab neraka Allah Subhanahu Taala. Yang itu cukuplah untuk kita, tuan-tuan. Dan kita harus katalah sembahyang kita habis sembahyang untuk tuan-tuan, tiba-tiba nak buat. Kan, kalau tuan-tuan rajin buat saya buat, tuan-tuan. Kan, tu kata dia tuan-tuan ni sembahyang sunat, kan sama ada hari Jumaat ke ataupun hari-hari apa pada tuan. Dan mai ni dulu dalam rakaat yang kedua tu, bila kita rakaat kedua tu, sujud yang kedua yang terakhir tu, tuan-tuan, habis baca tasbih 3, kemudian bacalah, tuan-tuan, Allahumma inni as'aluka tamaman ni'mah. Hati kita kata pada dia, ya Allah, aku minta padamu ya Allah akan kesempurnaan nikmat. Kita tahu dah bila minta pada lagu tu masuk syurga Allah. Dan pada tahu tiba-tiba Allahumma inni as'aluka tamaman ni'mah. Apa ni kita dah tak tahu nak kata pada lagu tu. Dan maka dekat sini ni kita tidak mengetahui apa yang ditulis kepada kita. Walidzalika amr bis-sa'i li tahsili ma yanfa'uhu. Dan di sinilah satu peringatan untuk kita pakat membantu di antara satu sama yang lain untuk kita menghasilkan apa yang bermanfaat. Mana kata pada hari tuan-tuan, kita nak ingat diri kita. Ingat anak-anak kita, ingat anak-anak Korea dan juga sebagainya. Mai masjid. Kalau tak mau duduk pun duduklah bagi elok. Tak mau sembahyang pun duduk bagi elok. Habis kata ni, mainlah sembahyang bagi elok dan juga sebagainya. Ajak mereka mai masjid. Jangan kata, tak apalah ahli syurga. Jangan macam tu, tuan. Dalam dunia dakwah ni, tuan, bukan setakat ditugaskan kepada ustaz-ustaz, contohnya, ataupun pejabat agama, contoh, tuan. Maka dalam dunia dakwah ni bukan letak pada ustaz semata-mata, tuan. Kita boleh jadi berdakwah ni, tuan. Kita mesti penyeru, tuan. Ajak anak, ajak keluarga main ke masjid, tuan. Ini adalah cara kita ni, tuan, untuk mendatangkan manfaat bersama. Tuan, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala sekalian? Wa hadza amrun musallam, maka inilah perkara yang semestinya dilakukan, perkara yang sejahtera. Tuan, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala sekalian? Maka
kepada kita ni, fa kulluna la yadri ma kutiba lahu, dan kita juga tidak mengetahui apa yang dituliskan kepada kawan kita tuan-tuan. Walakinnana, akan tetapi bagi kita ini, ma'muruna, diperintahkan untuk kita an-nas'a, untuk sama-sama membantu litahsil ma yanfa'una, untuk kita mencapai benda yang bawa manfaat kepada kita, wa an-nada, dan kita hendaklah meninggalkan ma yadurruna, perkara-perkara yang bawa mudarat kepada kita. Tuan-tuan, manfaat dan juga mudarat boleh fikir tuan-tuan. Benda ni bawa mudarat, benda ni adalah bawa manfaat. Maka anna nihayata bi bani Adam ahad amrayni, maka pahamitan bagi anak-anak ini dua aja. Yang pertama adalah dia derita, adapun yang kedua adalah dia gembira. Dan mudah-mudahan nasallahu taala, maka kita minta pada Allah ayyaj'alana jami'an. Kita minta lagi tak disebut lagu tu tuan-tuan, dibaca aja. Nasallallahu taala, dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala ayyaj'alana, akan Allah menjadikan kita semua jami'an min ahli sa'adati, daripada kalangan ahli orang-orang yang gembira. Innahu sami'un qarib, sesungguhnya Allah dia Maha mendengar, Allah dia Maha dekat bersama dengan kita. Tuan-tuan, ya Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ada permintaan nak buat apa ada ahli tahlil, nak berhenti dah yang nak terima, boleh tak? 7 minit boleh kita berhenti pun. Kalau kita bertakut kalau lepas insya Allah kita lewat pula. Maka tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT sekalian, maka dalam kitab harap kita telah pun selesai hadis yang ke-4 tuan-tuan. InsyaAllah habis dah kita punya hadis ke-4 ni tuan-tuan. Maka kita akan masuk pada hadis yang ke-5, iaitu kitab harap. Kitab umi kita ni tak masuk lagi tuan-tuan. Maka insyaAllah kita akan baca. Dia bermula pada awal balik ni tuan-tuan ni. Dia berkata kepada kita, perkara asal kejadian manusia dan juga perusahaan akan amalan. Ciptaan manusia dengan beransur rasul daripada kita ni adalah ulang balik saja ni tuan-tuan. Bermula daripada nutfah, alaqah, mudghah. Tuan-tuan yang hormati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kemudian muka surat fakir 30 tu dia kata ditulis 4 kalimat satu dalam kandungan yang kita ada bahas tentang akan rezeki, akan ajal, akan amalan, jadi kehidupan yang gembira ataupun derita. Kemudian fasih itu ada satu saja dengan neraka. Jadi macam mana hari kata ni? Jadi kita harap kata kita harap kata macam mana yang Nabi kata dia ni duk buat perbuatan ahli syurga, tiba-tiba masuk neraka. Tuan-tuan, macam mana? Maka nanti kita akan nampak nanti. Jadi tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka saya rasa nak berhenti dahulu pada malam ini. Kita beri laluan kepada permintaan sahabat kita ni yang pernah kehilangan ahli anggotanya. Maka ini adalah perkara yang biasa lah tuan-tuan. Bila ada kehidupan akan ada adanya, maka kita minta, maka kita minta tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Taala akan menyelamatkan umur kita ini dalam keadaan yang baik-baik belaka insya-Allah. Mudah-mudahan begitu tuan-tuan. Jangan duk kita kata tak apalah, dia ni bukan sampai dengan aku pun, bapa buat tahlil juga sebagainya. Maka tuan-tuan, buat tahlil ni pun ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalimah la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa-siapa yang kata kalimah ini dengan cara yang baik, maka dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi masuk syurga ni tuan-tuan, kalau tak mula dengan katanya, tak biasa dengan kata, maka susah untuk sebutnya. Kalimah yang pendek, maka itu adalah tentang pentauhidan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tinggal kalimah ni, maka Nabi bergalakkan untuk kita ni menyebut dengan kalimah yang sama. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya rasa cukup dan sampai sekadar isi dahulu pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat yang untuk semua. Pada minggu depan kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan tengok sakit-sakit lagi. Kemudian kita akan masuk ke hadis yang kelima tentang bid'ah dalam urusan agama ni. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka saya tutup dulu tentang pembacaan kitab kita pada malam ini. Ila hadratin sayyidina wa habibina